إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شغلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. 133. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلوم قدس الله سره فاقتك لك ذاتية وورود الأسباب مذكرات لك بما خفي عليك منها والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض. Keperluanmu itu adalah sifat semula jadi di dalam zat kejadianmu. Sedangkan sebab yang kejadian-kejadian yang menghinggapi dirimu itu untuk meningkatkan engkau apa yang tersembunyi, untuk mengingatkan engkau apa yang tersembunyi bagimu daripada sifat semula jadimu itu. Sedangkan keperluan yang semula jadi itu tidak dapat menghindarkan oleh suatu yang sementara, iaitu yang fantasi. Apabila telah nyata bahawa wujudmu itu pemberian Tuhan, di mana faqatuk, keperluan sifat faqah, memerlukan berhajat, itu dipanggil zatiyah, mana sifat asli itu. Wa urudul asbab, dan datangnya asbab-asbab, itu dipanggil muzakkirat, yang memberikan peringatan. Ya. Ini apabila nyata bahawa wujudmu itu pemberian, mana kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Demikian pula segala hajat keperluan tiap detik untuk kelanjutan hidup. Setiap detik nafas kita disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah pemberian Tuhan. Kalau begitu nyata bahawa keperluan dan kemiskinanmu itu dipanggil semula jadi dengan kejadianmu. Kejadian semua makhluk termasuk kita yang Tuhan balutkan dengan sifat-sifat tersebut. Memerlukan, berhajat, bergantung, fakir, itu sifat kita. Maka jika engkau merasa seolah-olah tidak berhajat kerana sudah hidup, maka hal itu suatu yang hinggap sementara terasa ketika engkau lupa diri asal kejadian. Ketika ghaflah menyelubungi pemikiran dan hati seseorang, maka dia akan terasa seolah-olah dia boleh handle diri dia sendiri, seolah-olah dia tidak memerlukan bantuan kuasa lain. Kuasa apa yang tunggal, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini amat bahaya. Insan akan melampaui perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Tuhan suruh bersifat dengan
fakir, hina, tawaduk, maka sifat itu akan hilang bila diuji dengan pemberian sedikit kuasa yang ada pada dia. Lepas bila dia terasa dia tidak memerlukan, dia akan jadi melampaui batas Allah Subhanahu Wa Taala. Innal insana la yatgha ar-ra'ah istaghna. Innal insan, sungguh insan tu la yatgha, sungguhnya akan melampaui batas bila dia melihat dia ar-ra'ah istaghna, dia terkaya. Apa makna terkaya? Yang ni dia terlupa yang dia tu terikat dengan Allah Ta'ala. Macam dia boleh handle sendiri. Dia berjalan, dia tak rasa Tuhan. Dia bercakap, dia tak rasa dari Tuhan. Dia buat segala tindak tanduk af'al di perbuatan dia, dia tak rasa itu perbuatan Allah Ta'ala. Maka dia akan menjadi rosak. Dia akan melampaui batas. Itu merasa apa? Besar diri, sombong, lalai dan sebagainya. Maka hal itu satu yang hinggap sementara. Terasa ketika engkau lupa diri asal kejadianmu. Lepas tu mengingati balik asal kejadian kita daripada apa? Asal tak ada. Sekarang diberi pinjaman dapat menumpang. Dan seterusnya segala sifat yang lain kurniaan Tuhan yang besar. Lepas tu kita nikmat tidak boleh dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau maksud nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka dia boleh hitung. Maka Allah SWT memberi padamu peringatan berupa penyakit. Itu dipanggil wurudul asbab muzakkirat. Dia memberikan peringatan kepada kita. Lapar, haus, panas, dingin. Manusia dia panas kan? Dia tak selesa panas now. Bila bagi sejuk, sejuk now. Ya, dia ingat dunia bapak dia punya. Dan lain-lain untuk apa? Sebenarnya memperingat asalmu. Fakir, lemah, panas sangat pun tak boleh. Sejuk sangat pun tak boleh. Kalau dah tahu rasa tak boleh fakir, tunduklah kepada Allah Ta'ala. Ya, degil sangat besok dia baling dalam neraka, dia tahu. Untuk memperingatkan kepada asalmu, sedang segala sesuatu yang fantasi, segala sesuatu yang sementara ni, atau sementara tidak dapat merubah yang semula jadi. Apa sementara yang Tuhan beri sikit? Kekayaan dia. Ya, kekuasaan dia yang sebagainya, maka dia benda tak boleh mengubah asli dia adalah fakir dengan Allah. Dia ada terikat dengan Tuhan, Tuhan sentapkan habis terus. Ya, asli dia bahasa apa, di bangsa Melah, dia cakap Arab berabuk pun dia tak boleh ubah, dia tetap Melayu. Dia cakap orang putih ke apa, dia tetap Melayu, dia panggil asli dia. Maka yang muzakkirat, yang baru datang sifat tu, boleh pandai itu semua baru datang. Hakikat dia adalah bangsa Melayu. Itu maksudnya. Hakikat kita adalah makhluk fakir, lemah. Tiba-tiba Tuhan beri sedikit, dia dah mula lupa. Maka dia datangkan lagi sebab untuk dia ingat. Sebab fakir. Sakit datang baru dia terlantar. Di hospital, ya, mulut dah kena tutup, dah kena jahit, kaki tangan dah patah. Dia masuk wayar sana, masuk wayar sini, baru dia buka mulut. Ya Allah, ya Allah. Dia nampak dia lemah. Kan? Baru dia ingat kalau aku nak pergi suruh masjid. Lama ni singgah pun tak ada. Dan itulah seterusnya. Maknanya, Allah Ta'ala ingatkan kita dengan peringatan yang tersebut sebagai muzakkirat. Lima khafiya alaika, benda yang tersembunyi. Sebab memandang kelemahan dia, benda tersembunyi. Dia payah nak pandang. Dapat dia dah senang, dia dah sehat, segar bugar, dia lupa daratan. Itu dia antara apa? Peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba ni. Mana mengenal akan asli diri kita tadi. Ya, merupakan semuanya adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala. Qul bifadlillah wa birahmati wa bizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu ya Muhammad SAW, bifadlillah. Semua ni kurnia dari dia. Kita apa pun tak ada. Wa birahmatihi, dan semua itu dengan rahmat dia. Wa bizalika falyafrahu, dengan demikian dia suruh kita gembira. Gembira seronok dengan memandang kurnia dia. Alhamdulillah, mujur dia beri kita iman, mula dipuji kita Islam, mula dibantu kita dengan berbagai bantuan.
Di mananya dia suruh kita kembali kepada dia. Jadi insan yang elok dia kembali dengan mengerti dia sebagai abdi yang sedang menerima kurniaan Tuhan yang tidak terhingga. Tapi kalau dia digil sikit, maka dia rotan dia. Dengan rotan bala ujian menyebabkan dia sedar balik. Betul. Ia dua lapis. Yang teruk sekali dia rotan pun dia tak perasan. Itu macam orang kafir lah. Kena apa pun tak ada, dia tak nampak gelap. Itu di antara peringkat-peringkat Allah Subhanahu Wa Taala bermuasyarah dengan hamba di berbagai-bagai cara. Jadi kita minta biar kita mudah kenal Tuhan dengan cara yang elok. Kita merapatkan diri Tuhan di atas kesedaran, bukan dipaksa dengan bala baru nak dirapat. Itu maksudnya. Habis. Jadi faqah sifat asli. Ya, sifat fakir, memerlukan, berhajat, bergantung, itu zatiyatun. Ya, benda yang tak bercerai tanggal asli kita. Maka pandang dan kenal diri kita yang sebenar, bahawa dia akan kenal Tuhan yang Maha Agung. Dia kenal kedaifan diri dia, maka dia nampak kekuasaan besar Tuhan. Dia kenal kejahilan dia, maka dia nampak adalah ilmu Tuhan yang qadim, yang sedia, yang meliputi, yang sempurna. Dan bila dia pandang sebenar kewujudan, maka lenyaplah kewujudan segala makhluk, yakni kewujudan yang berkait, yang terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebaik-baik ya semasa hidup, yang berbuat legang. Apakah waktu yang terbaik? Ya, waktu perut kita kenyang, waktu kita tidur nyenyak, sedap, dapat merasa makanan nikmat dunia, bukan. Itu kalau macam tu dapat lembu dapat. Kan? Takkan kita nak jadi lembu. Ya. Takkan dapat makan, minum kan. Makhluk yang lain tak berakal pun dapat. Maka di sini khairu awqatik, sebaik-baik waktu saat dalam masa hidup dia. Apakah waktu yang paling hebat? Waktu yang paling baik. Waktun tashhadu fihi wujudul faqati, ialah saat-saat atau waktu di mana engkau merasa dan mengakui keperluanmu, kefakiran kita. Kita terasa hina kita terasa kita ni fakir dengan Tuhan, kita terasa kita terikat. Itu waktu yang paling baik. Waktu yang sebaliknya yang merosakkan kita terlupa kita terikat dengan Allah Ta'ala. Dia perasan diri ni semua boleh. Saya apa ada semua, alam tak ada apa, alhamdulillah pun tak ada. Ya, saya tak ada pula apa. Senang, lenang, kaya raya, sihat segar. Besok pun dah masuk keranda tu. Tersumbat dalam. Jadi waktu terpaling baik adalah waktu tashhadu, yang mana engkau memerhatikan, saat-saat yang engkau merasakan. Apa makna tashhad? Ya, kalau bahasa sufi dipanggil musyahadah. Kita syuhud, kita pandang. Bukan ingat ya. Ingat menggunakan bil aqli, syuhud bil qalbi. Ya, terasa lebih dalam. Kemudian mengaku pula, ya, dan kembali kepada adanya kerendahan diri. Ya, waktu raddu fihi, dikembalikan pada waktu tadi, ila wujudiz zillati, kewujudan kehinaan dan kerendahan diri. Itu waktu paling baik. Waktu bila kita terasa hinanya diri kita, waktu kita terasa fakirnya kita, waktu kita terasa keterikatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu waktu yang terbaik. Mana kalau benda tu tak dapat dirasakan, dia akan jadi liar. Dia tak terasa dia terikat dengan Tuhan, dia tak terasa dia sebagai pengemis rahmat Tuhan. Ya, duduk menumpang, dia tak berasa, dia rasa macam dia pula Tuhan. Dia nak kena jawab dia. Kalau orang datang singgah rumah orang, dia numpang, dia buat macam rumah dia macam masuk dapur, masuk bilik orang, kena batang menyapu kan. Kau duduk kat serambi tu dah baik gitu kan. Bila geledah sama orang, ini lebih kan. Sebab kita maknanya bila menumpang muka bumi Tuhan, berlakulah sebagai penumpang, beradablah sebagai adab orang yang menumpang. Jangan langgar batas-batas tuan rumah, kan kena perambat nyanyi. Dia tak cukup kaki lagi, tak dapat sabun selipan lah. Orang kau dikejar gitu. Baik, sebaik-baik saat, mana sebaik-baik masa, waktu dalam masa hidup kita ialah saat ingat kepada Tuhan. Itu yang paling baik. Kalau terlupa pada Tuhan, maka itu saat yang paling celaka dalam hidup ini. Ya. Nikmat ataupun dipanggil jannatul mu'ajalah apa?
ma'rifah akan jannatul mu'ajjalah. Mana bila seseorang itu hatinya dibuka menghadap Tuhan dan dikenal akan Tuhan, itu dipanggil syurga yang disegerakan, ma'rifah. Lawan syurga apa? Neraka. Kalau mengenal dan menumpukan perhatian nikmat tu syurga, maka lupa ke Tuhan itu neraka. Lupa ke Tuhan tu neraka yang disegerakan. Sebab itu asbab untuk menuju neraka sana. Begitu sebab asbab syurga di sini, dia ada rangkaian syurga di sana. Ya, bila dia makrifah ke Tuhan, dia tunduk ke Tuhan lah, ya, dia masuk syurga di sana pula. Ya. Kalau atas dunia dia dah pilih jalan neraka, mana memang cantik sana dia masuk tempat dia. Apa neraka dunia lalai. Ya, tenggelam dengan kemurkaan Allah Ta'ala. Itu dia panggil neraka dunia mungkin. Kalau makrifat itu jannatul mu'ajjalah, maka kejahilan itu ialah neraka juga dipanggil narul mu'ajjalah. Iaitulah pada saat merasakan benar-benar keperluanmu kepada Tuhan. Mana ketika itu dia sarung betul-betul uniform hamba dia. Itu saat-saat yang sangat dikasihi oleh Tuhan dia. Ya, dia berakhlak dengan akhlak hamba kepada Tuhan dia. Maka Tuhan dia akan sayang dia lah. Dia tahu tugas dia. Tapi kalau dia hamba dia nak belagak macam Tuhan, tu nak kena penyepak dia. Sedang segala sesuatu yang lain tidak dapat menolong meringankan keperluanmu. Ya, sebab Allah Ta'ala lah yang memberi. Al-Mu'ti pun nama dia. Al-Mani' blok nama dia juga. Dan ya, semua nama dia tu. Dia yang mengangkat. Al-Rafi'. Dia juga yang menurun. Al-Muzil. Semua nama dia. Asma'ul Husna. Dan tiap-tiap saat 99 nama Tuhan tajallikan. Supaya kita memerhatikan. Supaya membawa lebih kenal dia dengan Allah Ta'ala. Dan pada saat tidak ada pandangan yang lain dari Allah Ta'ala. Ketika saat dia betul-betul menghadap kepada hadrat Tuhannya, maka dia masuk dalam golongan arif. Ya, orang yang arif, ahlul haqiqah, sahibul haqiqah, wa ba'anil haq, bisyuhudil malikil haq. Penduduk dalam makam hakikat yang sebenar kenal Tuhan, lenyap pandangan makhluk daripada kalbi dia. Ya, dengan sebab berlakunya apa? Musyahadah. Itu dipanggil tashhad. Tashhadu fihi. Mana berlaku musyahadah kamu ketika itu memandang akan kefakiran kita, keterikatan kita dengan Allah Ta'ala. Dan pada saat tidak ada pandangan yang lain dari Allah Ta'ala, maka pada saat itu murnilah pengertian tauhidmu kepada Allah Ta'ala. Ya, baru dipanggil tauhid dicantik, bersih, kemas, comel maknanya. Bila mana dia mentauhidkan, iaitulah merasakan keterikatan dirinya dengan Allah. Ketika dia nampak semua dari dia, tauhid mana? Mengesa. Jika dia nampak pemberi yang sebenar dia, yang maha kaya sebenar ialah dia, yang murni mengawal ialah dia tunggal je, dia tak nampak yang lain. Atau saat yang dipanggil saat paling bahagia, dipanggil khairul awqati. Sebab tu bila tak ada saat ini, dia tak menghadap Tuhan, kita tengok berbagai-bagai masalah yang berlaku. Walaupun kita tengok pada zahir, wajah hebat, ada. Dia pening kan. Pak Tuhan dah gazetkan. Dia yang cipta manusia, dia tahu Swiss ke mana. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tidak dengan zikrullah, dengan menghadap dia, termasuk zikir. Menghadap, memerhatikan, murakabah, musyahadakan dia. Itu dia panggil apa? Tempat sebenar-benarnya ketenangan jiwa. Tiba-tiba dia mengambil ketenangan jiwa dengan yang lain. Dia tak akan dapat. Berpusinglah hidup dia sampai ke mati. Sebab jiwa manusia tidak tentram ialah dia lupa akan tu dia punca dia. Ya, tentram ada di situ, lawan dia lupa jawab, atau maknanya dia mencari jalan kekal. Sebab itu tidak ada ketenangan. Dia akan tension lah, bearing macam-macam. Punca dia apa? Insiraful qalbi anillah, terpalingnya qalbi daripada Allah SWT. Sebab dia suruh kita sentiasa ingat, ya, kekalkan tiap-tiap saat fi kulli lamhatin wa tiap-tiap lamha kelipan mata, wa nafasin tiap-tiap nafas. Dia sentiasa menyedari dan memandang keterikatan seluruh makhluk dengan Allah. Maka lagi terang makrifat itu. Kemudian mata awhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bih. Semua keadaan tempat ini. Inilah dunia yang dipaparkan oleh Tuan Pengarang kita, Syekh Munata Ila As-Sakandari.
Mata aw hasyak, mata manakala atau apabila Allah Ta'ala telah menjemukan kamu, meliar, wahsyun maknanya penliar, di hati dia sedang liar daripada makhluk, dengan mana hati dia tidak ditambat oleh makhluk, hati dia telah terlepas dari ikatan dengan makhluk yang membawa kepada apa? Sama je bagi dia, ada tak ada orang serupa je. Itu akan pergi arah tu. Bagaimana kalau hati kita berlainan ketika orang ada dengan orang tak ada, itu mana dia masih tertambat. Ya, kalau dia sama je wujuduhu wa adam mustawiyan, ada dengan tak ada serupa, itu menandakan dia sudah dibantu oleh salah satu bantuan besar, jazbah, tuan tarik kalbi dia menghadap terus kepada Allah. Maka hati dia jemu. Dengan mana apa? Dia tidak berminat, dia tidak taruhkan minat kalbi dia kepada makhluk. Itu satu nikmat besar tu, bukan senang. Ya. Apabila Ta'ala meliarkan, Allah Ta'ala yang liarkan min khalqi daripada makna hati kau daripada makhluk, apa maksud tu? Fa'lam annahu yuridu, maka ketahui dan sedar bahawa Allah Ta'ala nak membukakan an yaftahalaka babal uns, pintu berjinak dengan Tuhan. Pintu berjinak dengan Tuhan apabila kalbi dia sudah tak diikat dengan makhluk. Kalau kalbi dia masih lagi terikat dengan makhluk, ya, suka kepada makhluk, dipuji, disanjung, diraikan, dan ada pada kalbi dia minat supaya dia terkenal, itu maknanya dia masih jadi hamba kepada makhluk, bukan dengan Tuhan, maka dia tak layak masuk dalam maqamul unsi, ya, makam berjinak dengan Tuhan. Kita nak biar kalbi kita liar dengan makhluk, jinak dengan Tuhan. Kebanyakan orang awam yang terbabas, hati dia jinak dengan makhluk, liar dengan Tuhan. Liar tak liar dalam semayang, dia tak boleh nak tarik. Dalam semayang dia tak boleh menghadap Tuhan, dia tak akan liar. Tempat yang Tuhan dah khususkan untuk menghadap dia pun tak dapat juga. Bermakna hati dia liar. Bila liar, di mana dia nak bukakan makrifat dengan Allah Ta'ala. Ya? Dan tidak ada bala paling besar bila insan itu tidak dibukakan makrifah. Dia duduk dalam kejahilan dengan Tuhan. Dia risau pula bila orang tak apa, tak kenal dia risau. Bila orang tidak muliakan dia, dia susah hati. Bila orang tidak mengambil perhatian dekat dia, dia tak boleh tidur. Itu manusia paling bebal. Manusia paling bebal, tak berakal. Sebab itu sebenarnya hadiah tu. Hadiah daripada Ta'ala bila Tuhan sendiri kurniakan pada kita, perasaan kalbi kita tu tak terikat. Dia tak terikat dengan makhluk. Dia terikat dengan Tuhan, itu paling lazat. Masa yang paling lazat. Ini bila makhluk meninggalkan dia, dia mula gelisah. Dia nak sampai taraf ikhlas sebenarnya, wujuduhu wa adamuhu mustawiyan. Ada dengan tak ada serupa. Ya, sebab dia tidak meletakkan dalam kalbi dia makhluk. Dia letak kalbi dia ialah Allah Ta'ala. Ya, so kosongkan farriq qalbak minal aghir. Kosongkan batin hati kamu daripada makhluk. Barulah dihadiah yamla bil ma'arifal asrar, dipenuhkan dengan makrifat dan sir-sir daripada Tuhan yang cukup hebat, sebagaimana yang telah didapati oleh golongan yang duduk dalam maqamul unsi, ya, berjinak dengan makhluk, liar dengan Tuhan. Liar dengan makhluk, jinak dengan Tuhan. Itu saja. Didikan ni semua dibincang pada qalbi, sebab dia yang boleh dapat benda ni. Sepenuh kitab daripada awal akhir semua dibincang perjalanan qalbi insan, hakikat diri kita. Apabila engkau telah merasa jemu kepada makhluk, ya, jemu dengan sebab apa tu? Bukan jemu sebab menyampah nafsu, kan? Aku menyampah tengok dia tu, kan? Buat dibakhil, itu tajuk lain. Jemu sini bukan jemu kita marah apa tak, hati kita tak berhadap. Dengan sebab apa tu? Dengan sebab dia sudah mendapat kelazatan dengan Allah. Itu maksud ini. Dia dapat dengan lazat dengan Tuhan, mesti keadaan hati dia tak ada apa. Dengan bau tidak berhadap dengan pujian dan tidak berkisah dengan celaan. La yakhafuna laumata laim. Itu Quran sebut. La yakhafu, dia tak takut laumata laim, celaan orang yang mencela. Satu dunia tak menghadap pada satu dunia kutuk, tak ada apa begini. Makhluk ada apa dan yang diharap ialah pujian dari Allah. Yang digerun ialah murka Tuhan. Itu orang yang Tuhan pilih. Sebab kita minta doa, kita minta Allahumma ja'alni, atau Allahumma ja'al min ahli tajarrud ni lah ni. Jadikan kami daripada ahli tajarrud. Mana orang yang tajarrud, menunggal diri, mana apa? Liar qalbi daripada makhluk.
Dan tu minta lagi balas kedua, wajzib qulubana anin nazar wasukun ilaiha. Wajzib, mana minta Allah Ta'ala jazbah, tarik kalbi kita. Qulubana, tarik akan hati kita, minal maili, daripada cenderung pada makhluk, minal mari, ya, wasukun ilaiha, dan sukun makna tertambat diam, hati kita seronok makhluk. Minta Tuhan tarik benda tu. Itu dia panggil hijab, buang. Barulah hatta yang kasyifalana anwarul muraqabah wal musyahad, sehingga terbuka hanya terkasyafnya nur muraqabah dan musyahadah. Itu minta Tuhan tarik. Kita nak tarik, tak tarik, kita kan. Bila dia sentap, dia tarik, dia terasa lah rahsia dia akan ada. Ya? Rahsia unsi, rahsia qurbi dia akan dapat. Maka apabila engkau telah merasa jemu kepada makhluk dengan bawah hati kita, tak rasa apa pun, ada, tak ada, serupa bagi dia. Dia kita tidak terikat, tu maksudnya. Kerana merasakan bahawa mereka tidak bermanfaat tu. Bahawa makhluk pada hakikat boleh manfaat, tak ada. An-nafi' tu nama Allah, yang memberi manfaat dia. Dan benda ni berlaku bila? Taksis azal yang kita belajar dalam sifat 20 kan. Iradat taksis apa? Taksis iradat takluk dia ialah tanjizi qadim, lulus sedia kala ni, bukan baru. Perancangan Tuhan, ilmu Tuhan dah ada apa yang berlaku. Dia yang menyusun manfaat dan mudarat, semua dia taksis. Jadi apa perlu kita nak gantung hati pada orang yang tidak ada kelayakan memberi taksis? Makhluk tak layak nak memberi taksis. Kalau makhluk boleh taksis, wah, tak ada orang bermasalah dalam hidup. Ya, tak pun nak masalah. Tuhan tak nak. Tapi kenapa berlaku? So, dia kata aku kenal Tuhan dua perkara senang. Yang aku tak nak, aku kena tanggung. Yang aku nak tak dapat. Dah, cukup lagi. Bahawa ada di sana kuasa besar yang mentadbir, yang memiliki taksis penentuan dan at-taksir pelaksanaan. Dia melaksanakan apa yang berlaku. Allahu yudabbiru samawati wal ardh. Tuhan yang mentadbir langit bumi. Wa fisyan. Dan tiap-tiap saat di dalam urusan dia. Dia mengadakan, dia meniadakan, dia mematikan, dia hidupkan, dia memberi, dia menarik dan seterusnya. Semua dia kan. Sila pandang kuasa besar kan. Jangan tak terpandang bahaya besar. Bila tak terpandang, terhijab. Itu sebab yang antara terhijab, bila kita jinakkan kalbi kita dengan makhluk, kita akan perasan kuasa besar. Tapi bila dia tolong kita, dia jinakkan kalbi kita, maka ketika itu, kesedapan itu menyebabkan insan tadi sudah rasa apa? Tak berhadap. Itu dia istilah jemu. Awhash. Di hati sudah liar, tak ada tergantung. Ya, lapanglah kan. Lapanglah kan. Hati dah menghadap, dia tak terikat. Bila tak terikat, mudah berjalan tak? Tak, bebas dia berjalan. Ini berjalan ke mana ni? Hadrat atau ada? Ya, dan bulan ni bulan masuk bulan berjalan Rasul ke atas lagi tinggi. Mi'raj, Isra' wal Mi'raj. Jadi bulan ni kita usahakan biar kita dapat berjalan rohani kita ke hadrat Allah Ta'ala. Apabila engkau telah merasa jemu kepada makhluk, kena merasa bahawa mereka tidak bermanfaat bagimu, bahkan ada kalanya membawa bahaya bagimu. Ya, kadang-kadang dengan sebab makhluk baik pada zahir tapi musuh pada batin. Pada zahir baik, dia menolong kita, dia bantu kita. Rupanya kita teracun di situ. Apa teracun? Hati kita terikat dengan dia, tidak dengan kita nampak dia, kita tak nampak tu Tuhan. Akhirnya kita syok dengan dia, tak syok dengan tu Tuhan. Habis bahaya tu. Zahir nampak sedap, rupanya apa? Racun di dalam. Jaga tu. Kita nak tengok dalam, bukan luar kan. Luar cantik bagus, rupa dalam kita rosak. Sedangkan yang pakai dalam enjin, bahaya kalbi kita. Maka di saat yang demikian engkau merasa jinak, senang kepada Allah Ta'ala. Bila kita tahu makhluk tidak memiliki apa-apa pun, yang berlaku semua benda dah siap pada azal, ketika itu lapanglah diri kita, mudahlah kita mendekatkan diri dengan dia, jinaklah kalbi kita dengan dia. Dan bila jinak kalbi bersedap dengan dia, makhluk tidak lagi tempat dalam kalbi. Makhluk kita beri sangkar luar je. Imam Ghazali kata, wahai insan, aku beri engkau sangkar luar. Dalam kita dalam aku dengan dia. Ya, baru dia panggil orang tu wasil. Tapi kalau dalam luar dibagi, bukan wasil, itu mahjub. Orang yang terdinding, orang yang memberi pada makhluk apa? Jiwa dan gaga. Ya, aku berikan jiwa dan gaga-gaga aku. Habis dia awak ni teropok. Ya, hancur manusia dia kalau diberikan jiwa raga dia kepada makhluk. Rosak dia. Ya, dia tak jumpa jalan kembali kepada Tuhan. Jalan kembali apa?
Dia cari ilmu, jalan kembali untuk tu, kan? Jalan menuju nafsul mutmain. Nah, itu jalan kembali. Ya ayyatuhan nafsul irji, kembali, itulah dia. Ya, wahai nafsu yang tenang, nafsu yang diduduk apa keadaan dia dengan Tuhan. Irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhan kamu. Dia Tuhan panggil, dapat surat jemputan ke syurga kita ni. Dengan syarat akhir umur duduk taraf tu. Bagi kira di akhir ni. Al-Imran bil khawatim, kiraan umur sama ada manusia selamat atau tidak di akhirat ketika dia hembus nafas akhir. Ketika kita tengok tu kedudukan di mana, dekat atau jauh, terang atau gelap, ya. Dia boleh kena akhir umur makin dekat, tapi kita tak tahu nokta akhir. Itu hikmat Allah Ta'ala. Kalau Tuhan beritahu jahanam dunia kan, dan umur dia 80, sekarang 40 tahun lagi share, kata ini boleh enjoy. Agak 2 minggu aku duduk dalam masjid tak keluar kan. Itu kalau tu buka habis, ya, dia takut-takut pun dia berani lagi, ya. Ini rahsia tu, maknanya hikmat antara rahsia kita tahu akhir umur. Takut-takut tengah sedap kan terbalik, ya. Jadi kerana dia mengetahui hakikat sebenarnya, bahawasanya yang memberi manfaat dia, tak ada siapa boleh memberi mudarat kalau tidak dia saja nak. Maka dengan di saat itu, demikian engkau merasa jinak, senang kepada Allah Ta'ala. Sebab jiwa insan manusia ni, bila dia kenal betul-betul siapa pemberi, dia akan jatuh hati ke situ. Jubilatul insan yuhib ilah man ahsana ilaih. Diperanaikan manusia tu, dia seronok, dia jatuh hati pada orang yang suka buat baik dengan dia. Dia baguslah si layan saya, jatuh hati saya. Wah, dia layan kau, kena tipu kau. Ya, jatuhkan hati kita dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala sentiasa memberi layanan kepada kita. Satu saat tak betul, dia katakan apa, kita tergolek, kita jadi bangkai. Itu maknanya. Habis. Maka dia di saat yang demikian engkau merasa jinak, bila Tuhan liarkan kalbi kamu, Tuhan tarik kalbi kepada dia, rasa jinak, senang dengan Allah. Itu nikmat paling besar. Dari riwayat daripada Abu Yazid, si Abu Yazid Al-Bustami, kutub besar tadi, nama dia Taifur. Dia panggil tarikat dia tarikat Taifuriyah, ya. Ketika diperlihatkan oleh Allah Ta'ala alamil malakut, alam ghaib sana, pum, terbuka macam-macam. Yang kita ada ni ialah alam mulki, ya. Kita alam mulki, alam kasar ni. Bila kita ikatkan diri kita dengan seronok dengan alam kasar, dia tak boleh naik ke atas. Lepas tu dia kena kosong, farik galbak, kosong mendalam dengan alam mulki, boleh naik alamil malakut, dibukakan, ya. Cermin tu lap dengan unsur-unsur mulki, abu-abu alam mulki yang terlekat dalam cermin hati kita, sila lap, bersihkan dia. Bila bersih, boleh akan nampak di balik tu bermacam-macam gambaran alam dalam tu dia, ya. Dia berbentuk alam ghaib, mana alam makrifat dengan Allah SWT. Ketika diperlihatkan, dimukasyafahkan Allah Ta'ala akan aku, kata Syekh Abu Yazid, kemudian ditanya, adakah sesuatu yang menyenangkan engkau, ya? Adakah satu yang menyenangkan? Jawabnya tidak. Itu bermakna apa? Iman dia sudah hebat, ya. Dia senang, dia seronok dengan Tuhan. Bi fal yafrahu wa bi zikri fal yatana'am. Dengan aku hendaklah kamu gembira, Tuhan kata pada Nabi Daud AS. Wa bi zikri fal yatana'am, dan dengan zikrullah, mengingat Allah Ta'ala, kamu merasa nikmat. Sebab kalau kita tak merasa nikmat dengan zikrullah dan tidak dapat lagi kasih syauk dengan Tuhan, banyak akan menangis, minta ampun dengan Tuhan banyak. Sebab apa? Tak nampak, kotor banyak lagi, ya. Kemudian maka dikatakan kepadanya, engkau hamba Allah yang sesungguhnya, ya. Engkau adalah hamba Allah hakikatan, pada hakikat. Sebab bila dia tanya satu yang menyenangkan, dia tak ada senang. Dia senang ada al-farah billah, asyururu billah, kegembiraan dia dengan gembira itu sifat apa? Qalbi. Sebab ilmu sungguh bahagian qalbi, bukan tangan kaki tadi. Gembira itu dalam. Habis. Kemudian satu lagi tajuk doa pula, adab ni. Mata atlaqal lisanaka bitalab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Lepas tu bila berdoa tu, tanda ada kat kita tu, yakin dan letakkan husnuzan dengan Tuhan, ya. Mata atlaqal lisan, apabila Ta'ala telah melepaskan lidahmu untuk meminta.
Allahumma, Allahumma. Ada kadang Tuhan tak lepaskan, Tuhan kunci. Dia nak berdoa pun tak kerti. Ingat Tuhan pun tak ada, dia ikut kepala dia je. Itu berat. Jadi kita berdoa tu ingat ni, bermakna tanda-tanda untuk pemberian Tuhan tu dah ada. Maka ketahui bahawasanya Allah Ta'ala akan memberi kepadamu bila Tuhan lepaskan lisan kita berdoa. Itu tanda. Tapi ada syarat-syarat lain lagi. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar, seorang ulama sahabat yang alim, anak Sayyidina Umar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dia. Ya, Abdullah bin Umar berkata, di mana baginda SAW bersabda, siapa yang telah mendapat izin untuk berdoa. Ya, doa mana? Doa yang sebenar. Apa doa sebenar? Qalbi dia menghadap Tuhan dengan adab-adab doa. Ya, dia berdoa, adab pertama apa? Dia niat ialah semata-mata menzahirkan, menjunjung perintah Allah terhadap tamu. Sebab pun kau berdoa, sebab Allah Ta'ala suruh, ud'uni astajib lakum, minta aku berkenan. Yang kedua, dia doa atau beri adab izharul faqri, menzahirkan kefakiran kita dengan Tuhan, supaya kita nampak sebenar yang kaya adalah dia. Kemudian serah fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, pada waktu yang dia kendak, bukan waktu yang kita kendak. Jangan terlintas sedikit pun dalam kalbi kita, bila nak dapat, jangan soal tu. Minta serah pada dia, atau adab itu berdoa. Dan bila dapat, pandang tu kurnia dari dia, jangan pandang kurnia doa kita. Kadang-kadang ada lebay ke, dia sangkut. Musim kemarau panjang, dia pun buat semayang istisqa. Lepas semayang, turun hujan. Dia berkat doa kita. Kau doa baru turun hujan ni dah ada azali lagi dah. Sebelum ada kita dah ada kerja Tuhan dah siap sekian masa kemarau, sekian masa hujan. Cuma Allah Ta'ala jadikan ketika hujan tadi, dia kaitkan sebab kita berdoa. Sebab dia memberi kemuliaan kat insan tadi. Dah pandang macam tu je. Ini pandang ulang. Kalau kita tak semayang, saya tak turun. Wah, jangan hujan nampak kau bunyi pula. Itu dia jahil, dia tak kenal Tuhan. Hujan tu turun dah ada pada azal. Nabi kata, Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Tuhan kendaki itu saja berlaku. Yang tak kendaki takkan berlaku. Mana semua benda yang telah sedang akan datang diduduk dalam masyiatillah, penentuan kehendak Allah. Sudah pandang benda tu. Itu adab kita dengan Tuhan. Kemudian jangan ada pula dalam doa tadi apa, seolah-olah pun kan tazakur, nak mengingatkan Tuhan. Macam kita minta orang lah, dia dah janji kan, mana ingat kau lupa. Itu kita boleh lah. Tuhan tak bagi kan dia lupa. Dan jangan ada ittiham, tuduh seorang macam lupa. Jangan, terserah taslim terus kepada dia. Kemudian waktu pun serah pada waktu ini dia kena. Itu dia antara adab, setengah daripada adab doa. Doa macam ni kalau berlaku betul, insyaAllah Tuhan nak beri. Kalau tak kena macam ni diminta, adab tak ada. Kadang-kadang dia beri tu bukan atas rahmat, takut istidrat. Nak sangat ambil lah, dia kata. Dia pula tengok, aku sekejap dia minta dapat. Dia tak tahu, dengan sebab tu dia jauh dengan Tuhan. Kita jangan jadi ibadat serupa maksiat. Faham? Mana kata ibadat serupa maksiat? Maksiat menjadi sebab seorang jauh. Tapi kalau dalam taat dia jadi jauh, semua dia kurang. Mana sebab dia jauh, dia buat amal, dia pandang dia. Dia tak pandang tu kurnia daripada Allah Ta'ala. Maka dia terdinding dengan Tuhan. Itu bahaya ni. Dua adab dia mak penting. Adab kita dengan Allah Ta'ala. Baru dia akan dipilih menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kata Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Dia kena Arab ni Abdullah, maka dia gelarkan dia Ibnu. Abdullah bin Umar, nama dia gelar Ibnu Umar. Abdullah bin Mas'ud digelar Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, nama dia Ibnu Abbas. Siapa yang telah diizinkan berdoa, berarti telah dibukakan baginya pintu rahmat. Dan tiada dimintai suatu yang lebih disukai kepada Ta'ala daripada maaf dan selamat dunia akhirat. Cukup dia minta kepada Ta'ala kan, al-af wassalamu fid dunia wal akhirat. Cukup itu. Dunia selamat, akhirat selamat dah kan.
Dia bagi rumah orang kenduri, dia baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Pendek nak doa tu. Orang menanak daripada pagi dia. Kita tanya, tuan nak selamat dunia akhirat tak? Nak, tu dah ada dalam dah. Sebab Imam Syafi'i tak pernah tinggalkan doa tu. Doa tu panggil ibu segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azab. Doa tu, dunia selamat tak kena neraka. Dah lah. Minta lain pun tak apa juga kan. Itu ibu. Sebab tu orang Melayu jadikan itu doa penutup. Kalau Rabbana betul doa ya dia lagi dia. Dia nak tutup ni. Dia sambung lagi kat belakang. Di lain hadis Rasulullah bersabda, siapa yang telah diberikan kesempatan berdoa, mana Allah gerakkan kalbi dia berdoa, Allah Ta'ala tarik hati dia ingatkan ke kemurahan kasih sayang Tuhan. Jadi pun minta Allahumma, maka tidak akan diharamkan daripada ijabah. Dengan syarat-syarat dia lain, syarat banyak lagi. Itu di antara syarat Imam Nawawi sebut dalam ayat apa? Ulu minat tayyibat wa amalu salihat. Makan yang halal punya buat amal salih. Jadi makan halal dipanggil syartun, ya, syartun fi ibadat. Makan halal. Tiba-tiba dia makan yang haram, dia berdoa. Tuan terima tak? Reject kan? Dalam hadis sahih, seorang yang datang kata bagi saya dalam keadaan as al-bar. As ya, dalam keadaan al-bar. Badan dia maknanya apa? Kepala kusut masai, nak sikat gambut pun tak sempat. Akbar, badan dia berdebu, menandakan perjalanan jauh dan letih sangat. Mana kalau kita tengok Zahir layak dia diberikan bantuan. Tiba-tiba Nabi kata mata'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun walu bisabil haram fa'ina ma yustajab. Makan dia haram, minum haram, pakai benda haram. Macam mana Tuhan nak mustajabkan doa? Ya, Allah Ta'ala dia lahir, dia maha pengasih, maha penyayang, tapi jangan langgar adab. Langgar pak dia tolak itu. Baru dia kena jaga dulu, ya. Jadi ada adab yang lain, di antara besar ialah aklul halal, makan benda yang halal. Batu seorang ulama tabi'in yang besar dan dia kata masa dia lagi, kalau aku dapat sebuku roti yang halal, betul-betul bersih, insya-Allah dengan izin Allah aku boleh obat 1000 penyakit. Ya. Dahsyat ni. Mana zaman dia tu dia rasa dah susah nak dapat. Pada zaman kita tak tahu kan. Kiri kanan tak betul-betul berjalan. Oh Allah. Dan Sayyidina Anas bin Malik dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah Ta'ala kasih sayang pada seorang hamba, maka dituangkan kepadanya bala. Takkan kepelik. Ya. Dia kasih dia dituangkan bala ujian. Maka bila dia berdoa, berkata malaikat, suara yang sudah terkenal, ya, suara ini selalu merayu. Berkata Jibril, Tuhanku, hamba-Mu si fulan, sampaikanlah hajatnya. Jawab Allah Ta'ala, biarkan hamba-Ku, aku suka mendengar suara. Ya, kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi sebab apa? Dia suka mendengar rayuan hamba tadi. Ya, mana besar dibagi je dengan dia reda disuka. Mana besar? Reda lagi dia punya suku tu lagi besar. Reda Tuhan tak ada pandu paling besar. Wa ridwan minallahi akbar. Quran sebut reda Tuhan tu paling besar. Benda-benda macam ni dia nampak seni tadi. Yang pakar bidang ni siapa? Arifin. Dia tengok dia punya kajian ni. Sebab sebenar-benar nikmat apa? Kita mengenali pemberi nikmat. Ya, la yatimmun ni'am illa bi ru'yatil mun'im. Tak sempurna nikmat melainkan dikenal siapa pemberi nikmat. Maka di sini dia kenal. Ya. Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun berapa tahun dia berdoa? 40 tahun. Tu Nabi Musa, Nabi Rasul Ulul Azm, lagi pula kalimullah, bawa pangkat dia kan. Bawa pangkat besar dengan Tuhan. Dia sendiri pun Tuhan makhluk 40 tahun dia bagi. Dia tak bagi sekali batu boleh? Boleh, tak ada hal. Dia angkat sab kali boleh. Itu semua ada hikmat-hikmat ilahi. Tu dia kata masa jangan pertikai, jangan soal. Itu hak Allah Ta'ala. Dia nak bagi cepat pun boleh. Kalau minta tu dapat pun boleh. Dia nak tangguh pun ada. Dia nak tukar pun ada. Dia ada 4-5 cara dalam hadis sebut. Ada kala dia tukar. Ya. Dalam qada al-mu'allaq, qada yang tergantung kan. Subuh pukul 8 ni dia accident. Tiba-tiba bangun tahajud saja berdoa minta. Maka Tuhan tukarkan. Dia tak bagian tu dia elak situ. Ada seorang saleh. Dia cerita dengan anak, dia kata nampak betul Allah Ta'ala alih gitu.
Ya, dia tengok aksiden tu, trailer dekat apa satu sembang. Motor dia kalau masa tu dia kata pada adab memang terlibat. Tapi dekat dengan satu tiang letret, dua tiang letret tu, motor dipancit. Oh, jalan. Kosong-kosong tu, oh, depan tu aksiden. Mana pada adat kalau misalnya mungkin dia terlibat. Itu mana tuan paling kena tuan pusing. Bagi orang arif dia nampak. Kan? Tuan tolak yang ni dia pergi ke sana. Dia tolak bala. Macam-macam. Dan bala paling besar pun kan. Lalainya hati dari Allah tu paling besar. Terpalingnya hati dari Allah Ta'ala. Lepas tu kalau kita minta-minta kadang tak dapat. Tapi kalbi kita tengok. Kalbi kita makin rapat. Tu hadiah besar daripada itu. Bukan senang. Nak paut kalbi menghadap Tuhan bukan senang. Lebih senang kita paut pokok tu ni. Nak tebang. Bukan senang nak pusing dia menghadap. Tiba-tiba dia kurniakan kita mudah, sedap, lazat. Oh, dia nikmat paling besar. Apabila Ta'ala sayang pada hamba-Nya, maka dituangkan balik. Sebab tu para kekasih Allah Ta'ala, bila dia kena bala, disyukur kan ya? Dia kena demam, dia kena sakit, apa dia ucap Allah dia, Alhamdulillah ya albasani libasul awliya, segala puji bagi ya Allah, Engkau sarungkan aku pakaian kekasih Engkau. Sebab apa? Dalam bala tu banyak 1000 rahmat ya. Allah. Maka dituangkan padanya bala. Maka ketika ia berdoa, berkata malaikat suara yang terkenal. Ni suara terkenal. Maka Jibril berkata, ya Allah perkenankanlah, sampaikanlah hajat dia. Jawab Ta'ala, biarkan Tuhan kata, aku suka mendengar suara raiban ni tadi. Maka apabila hamba itu berkata, ya Rabbi, Tuhan jawab, labbaik hamba-Ku. Ya Tuhan kata, Allah. Ya Tuhan jawab tu besarnya. Tiada engkau berdoa melainkan aku sambut. Itu bukan Ibnu Katsir dalam hadis sahih kan. Kita sembahyang tu kita bertakallum, berdialog dengan Tuhan tu. Kita baca Fatihah aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan jawab apa? Tuhan jawab tu, hamadani abdi, telah memuji hamba-Ku akan daku. Oh. Sebab pada awalnya dia bermanja dalam sembahyang seronok kan. Ya, zauq dia dengan Tuhan tu dia. Itu pula baca lagi wasal tu. Sekejap nak cepat habis. Lalu dalam ni belum konteks. Bahaya, panik dalam kalau tak ada bahaya. Dia pada luar je. Tapi alhamdulillah satu sudut dia dah izin, okeylah kan. Syukur kita perbaiki tuan. Maka bila berdoa, maka malaikat dia kata Allah, Tuhan kata aku suka dengar apa dia. Maka dia kata ya Rabb, kau jawab labbaik ya abdi. Tiada engkau berdoa melainkan aku sambut. Itu besar. Macam kita selawat juga tuan. Kita selawat dia pada Nabi sallallahu, Nabi selawat. Kita beri salam assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah jawab tu. Kita rasa kalau jalan Rasulullah, insan tu mulia selawat jalan, Masya Allah. Oh, cukup enak rasa tu. Ya. Lepas tu selawat tu kena guna salatul inskin, selawat kerinduan. Dan satu lagi, dan tiada engkau meminta sesuatu melainkan pasti aku beri. Immah, ada yang di dalam hadis tadi, Tuhan beritahu ada cara berbuat. Immah, ada kalanya aku segerakan untukmu. Diminta tidak dapat, ada. Atau aku simpan untukmu lebih baik lagi pada akhirat. Kebanyakan awliya dia suka yang ni. Minta dapat apa dia minta. Baru nak saya kata 2 hari dia meninggal habis. Ya, simpan sana lagi besar. Atau aku tolak daripada bala. Patutnya bala tu dia kena, tapi dalam qada mu'allaq lah. Ada qada mubram ni tak ubah tu. Mu'allaq yang digantung. Bila doa Tuhan ubah tu, Tuhan dah susun semua benda tu. Aku tolakkan daripada mubarak yang lebih besar daripada itu. Walhasil tadi kata adab dia serah kepada doa serah kepada dia. Itu yang terbaik adab. Itulah dia. Kemudian al-arif la yazaru tirar wa yakunu ma'a ghairillahi qarar. Dia akan datang tajuk bincang sifat orang yang kenal Tuhan. Ya. Sentiasa hati dengan Tuhan dan tidak ada selain Allah memberi ketenangan jiwa dia. Dia tenang dengan Tuhan bukan dengan makhluk. Al-arif ila akhi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb. Ya Rabb.